Jadi dalam statement yang telah dibuat oleh Shahrizad, beliau mengatakan bahawa idea asal 30% itu adalah datang daripada beliau, dan beliau juga mengaku tidak dapat mampu melakukannya di peringkat UMNO, di peringkat parti dan juga di peringkat kerajaan. Jadi ini kenyataan saya untuk respons kepada kenyataan yang dibuat oleh Shahrizad, ya. Kenyataan Menteri Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Shahrizad Abdul Jalil bahawa dasar 30% perwakilan wanita dari jumlah kedudukan pimpinan adalah berasal dari beliau jelas menyalahi fakta, kerana dasar 30% perwakilan wanita tersebut telah diterbitkan dalam persidangan wanita peringkat dunia di Beijing lebih sedekat yang lalu. Ia merupakan satu kesepakatan yang telah diterjemahkan dalam deklarasi Beijing di mana Malaysia menjadi salah sebuah negara penandatangan Perkara 182 dalam Platform for Action, di mana tempat kota minimum 30% itu adalah perkara khusus yang disebut dalam deklarasi Beijing. Walaupun pernah menjawat kedudukan sebagai menteri dan tergolong di antara pemimpin utama dalam UMNO Barisan Nasional, Shahrizad Abdul Jalil tidak mampu meningkatkan bilangan menteri dalam kabinet UMNO BN. Oleh kerana pengaruh perdanaan gender atau gender mainstreaming dalam sistem pemerintahan UMNO BN tidak berlaku, akibat yang ketara ialah kemerosotan dalam pelaksanaan sekurang-kurangnya 30% perwakilan wanita dalam kepimpinan negara, khususnya dalam barisan kabinet menteri. Begitulah prestasi Shahrizad Abdul Jalil dalam menerajui agenda untuk melaksanakan pencapaian 30% perwakilan wanita. Budaya politik yang mencantas ahli-ahli politik yang berpengalaman dan berwibawa juga telah mengheret wanita UMNO ke kancah kemerosotan bilangan para menteri dan ahli parlimen tertinggi dalam UMNO. Sewajarnya pemimpin wanita UMNO yang berkaliber dan berpengalaman dibawa dalam saf pimpinan untuk meneruskan agenda mengarus perdanakan gender, bukan dipinggirkan. UMNO sebagai parti utama BN telah gagal memberi pengiktirafan yang sewajarnya kepada wanita sebagai ejen yang layak dan penting dalam bersama-sama merangka dan mengubal dasar keputusan penting dalam negara dan parti. Sebagai seorang menteri, Shahrizad Abdul Jalil dia kehendaki mengotakan janji beliau dengan bertindak progresif menjadikan dasar 30% perwakilan wanita ini suatu kenyataan dalam pentadbiran negara. Ia harus dilakukan dalam tempoh 6 bulan mendatang atau beliau meletakkan jawatan sebagai Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ya. Jadi bersama saya adalah Encik YB Sibarasa dan juga YB Fauzia. YB Sibarasa adalah pengerusi perindaan perlembagaan Parti Keadilan yang telah diadakan pada Sabtu lepas yang memperuntukkan 30% penlibatan wanita sekurang-kurangnya dalam konstitusi perlembagaan Parti Keadilan Rakyat, ya. Dan YB Fauzia adalah juga di antara perintis dalam wanita keadilan untuk memperjuangkan hak pelibatan wanita sekurang-kurangnya 30%. So mungkin saya sambung sedikit daripada yang disebut oleh YB Zuraida. Beliau telah huraikan apa yang kita nampak dalam UMNO. Saya akan banding dengan menguraikan sedikit yang apa Parti Keadilan Rakyat telah membuat. Dalam 2 Kongres Nasional yang lalu kita sudah luluskan usul untuk terhadap prinsip penglibatan 30% daripada jawatan-jawatan kepimpinan harus diduduki oleh wanita. Dan tahun ini pada 13 hari bulan Jun dalam Kongres khas yang baru telah diadakan, kita telah meningkatkan komitmen kita kepada dasar itu dengan meletakkan prinsip itu dalam perlembagaan parti, ya, untuk menunjukkan komitmen kita untuk mengingatkan seluruh pimpinan dan akar umbi parti, inilah dasar parti sekarang dan harus dilaksanakan di semua peringkat. Kita faham pelaksanaannya bukan senang, okey? Kita faham sebab kita tahu di kalangan masyarakat termasuk parti dan akar umbi, ramai di antara lelaki yang masih belum menghayati kesedaran ini, ya, kesedaran iaitu untuk menghormati wanita sebagai equals, ya, dengan kesamarataan dan memastikan mereka diberi ruang untuk memainkan peranan mereka di semua peringkat parti. Tapi pada masa yang sama kita fahami realiti ini. Parti Keadilan Rakyat telah mengambil ketetapan untuk menunjukkan komitmen, ya, kita pada melaksanakan perubahan ini. Dan ini yang kita telah buat, ya. Dan kita yakin kita dalam parti kita akan mengusahakan supaya sampaikan kepada matlamat ini tidak lama lagi. Sekian. Terima kasih.